Kita macam buat-buat tengok ni dulu. Kalau betul-betul nak power, terus pergi sana. Mana tak untuk dulu nak power tak power. Dah mula dah. Okey, orang masuk. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat yang ada hadir sama dalam live pada waktu ini. Terima kasih ya sudi hadir dan insya Allah saya nak berkongsi beberapa perkara dengan sahabat-sahabat semua. Mungkin saya boleh tengok siapa yang hadir. Okey. Subhanallah. Jadi tak muka orang. Okey. Ni tak ada orang ni kat sini ni. Okey. Antaranya tak apa. Okey, tak nampak. Okey. Kita ada Umi Hani, Syarah Baca, ada Hamidah Ismail. Memang kat sini line dia kurang baik tapi kita cuba juga untuk live. Ada Mazni Muhammad, Hasni Yusnita, Umi Hanis. Kita ada Hasra Rohaizab, Neti Syabudin, Syarifah Wahidatun Nadia, Azin Azwa, Noraidi. Terima kasih semua yang hadir. Masya Allah. Faiza Hassan, Firnani, Fiza Fiz, Kak Long Siti. Alhamdulillah. Nurja Wasli, Firnani. Okey, dah ramai lagi. Alhamdulillah. Kita ada waktu. InsyaAllah tak lamalah kita ambil lebih kurang setengah jam, sahabat-sahabat. Saya sedang berada di mana? Boleh tunjukkan background belakang ni. Saya nampak cantik sangat suasananya. Iaitu background apa ni, kita boleh nampak ya, pokok-pokok kelapa yang sangat indah. Lepas tu tengok langit biru yang sangat cantik, Lepas tu ada awan-awan putih sekeliling. Allah ya Khaliq yang Maha menciptakan, Allah ya Musawwir yang Maha mereka bentuk, Allah ya Badi menciptakan dengan penuh keindahan. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, kita pusing balik ke sana. Masya Allah. Okey, ni pun cerita yang sangat indah. Inilah cerita yang sangat indah, iaitu manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dan selain daripada kejadian manusia, Allah ciptakan juga makhluk-makhluk yang lain seperti binatang belakang ni. Ya Allah, comelnya dia tengok. Cuba ni. Cuba fokus. Alah, comel. Muka manis je, sweet je. Sini. Boleh sentuh tak? Mailah. Oh, tak nak. Malu-malu ke tak mandi? Mai sini. Tengok ya. Kita boleh tengok. Kalau tengok kambing tu. Comel kan kambing-kambing tu. Hitam putih atas sana, tu belakang tu. Lepas tu kita boleh tengok yang duduk baring-baring. Okey, sabar, bawa bertenang. Excited ya masuk live. Okey. Yang ni macam okey ni, boleh pegang. Cuba Encik Holol pegang yang tu macam nak masuk live tu. Oh, okey. Oh, bunyi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang saya berada di mana? Di ladang ternak Ummah yang diusahakan di bawah NGO Sahabat Amal Care. Masya Allah. Ramai yang dah tahu bahawasanya NGO kita ada bina ladang ternak bermula bulan 12 tahun lepas. Maksud dalam tempoh 6 bulan dah siap. Kandang yang sangat indah, sangat cantik. Sekarang lembu hampir dalam 500 ekor. Manakala kambing biri-biri, sekarang 200 ekor, akan masuk lagi 200 ekor. Semua binatang ini kita siapkan untuk sempena ibadah korban. Okey, insya-Allah. Kita pergi sana, kita pusing sikit, kita pergi tengok belah sana.
Okey. Sini nampak jelas sikit. Meh. Masya Allah, sahabat-sahabat. Meh. Boleh nampak kan? Kambing, biri-biri, dua-dua ada. Jadi siapa yang nak buat ibadah korban, tuan-puan sekalian, kita bukan ambil daripada sumber yang kita tidak tahu. Lembu, kambing, biri-biri ni memang kita ternak sendiri. Ternak sendiri tuan-puan sekalian. Hasil daripada infak dan juga wakaf. Setiap bangunan ni yang kita bina ni adalah infak dan wakaf tuan-puan sekalian melalui tabung NGO Sahabat Amal Care. Kos setakat ini dah 2.2 juta lebih kurang. Dengan kos pembinaan, pembangunan dan juga kos operasi dan juga kos lembu kambing ni. Masya Allah. Nanti kita share sikit lagi maklumat. Kita tengok lembu. Tuan-puan sekalian ni. Ini sebenarnya laluan. Laluan binatang lalu bila dia nak dialihkan ke kawasan-kawasan yang lain. Kita boleh tengok sekarang ni ada lembu. Okey, kita boleh tengok lembu-lembu ni. Kita letakkan dalam kawasan selesa. Lembu ni, tuan-puan sekalian, binatang. Kenapa tu Syirah daripada tadi? Binatang ni, subhanallah, kita perlu jaga kebajikan mereka bukan dari sudut makan minum. Bukan dari sudut makan minum saja. Tapi kebajikan emosi mereka pun kita jaga. Kapasiti keluasan kandang kena sesuaikan dengan jumlah. Kalau terlalu rapat, mereka tak cukup tempat untuk diorang lepak, nak duduk, nak binatang ni kan kita bawa daripada luar, kan kita ambil daripada peternak-peternak luar, peternak-peternak kampung, dan kita tak ambil daripada Thailand buat masa ni sebab binatang daripada Thailand bukan semua, tapi kita tengok ada isu penyakit tu, penyakit wabak di kalangan binatang. Jadi kita ambil sikap berhati-hati. Lembu kambing adalah yang tempatan. Jadi kita tengok subhanallah, lembu dan kambing di sini diberi makan 80% adalah makanan hijau ataupun makanan organik yang kita proses sendiri. Meh kita tengok kat mana proses tu. Alhamdulillah sekarang kita ada encik. Mungkin encik boleh ni dengan wartawan tu. Sebab nampak tak ada siapa yang macam santuni. Okey, tadi kita ada yang wartawan daripada bernama datang. Subhanallah, sekarang ada wartawan daripada mana? Utusan. Utusan Malaysia datang nak buat liputan sikit. Nak tahu perkembangan ni. Okey, jadi kita nak share, kita nak tunjukkan suasana. Dan ada binatang yang sangat istimewa, sahabat-sahabat sekalian. Tuan, sekejap Itu. Okey, subhanallah. Okey. Tuan-puan sekalian, apa yang istimewanya sekarang ialah ada satu binatang yang sangat rare dan special, iaitu unta. Okey, kita tengok unta. Nikmati pemandangan unta. Unta ni kalau di Malaysia sekarang hanya ada beberapa ekor saja. Mungkin tak sampai 20 ekor ke. Maksudnya bilangan yang sangat sikit dah unta sekarang. Adalah di zoo sekian sikit di sini. Tapi memang dah tak banyak dah. Lagi-lagi bila berlaku COVID apa semua ni. Dan kita boleh tengok memang harga unta sangatlah mahal. Dan ini di antara pelaburan kita dan juga satu daya tarikanlah di ladang kita. Adanya unta. Okey, dan unta ni baru sampai je tadi. Baru saja sampai dan turun. Jadi kita nak ambil pengalaman memelihara unta. Dan nanti kita cuba biakkan unta juga. Jadi, tu datang, unta datang. Unta. Okey, ini adalah unta jantan. Kita boleh tengok. Okey. Dia macam nak berkawan tu. Dia tengok lembu tu. Okey. Tadi ada ni makanan hijau. Tapi dia dah kenyang ni. Tadi masa sampai kita dah bagi banyak makan. Dia pun dah tak heran. Okey. Kita mari tengok lembu-lembu ni. Lembu-lembu sedang makan. Okey. Assalamualaikum. Okey, baik. Good. Okey, good. Nak juga? Boleh.
Alah comelnya putih bersih. Masya Allah. Alah manja, manja. Alah nak juga, nak juga. Boleh, boleh, meh, meh. Datang tapi malu. Ha, ya Allah, cantiknya ciptaan Allah. Tengok kan? Macam handsome. Handsome. Okey, okey, okey. Ha, alah okey, okey. Boleh, boleh. Nak juga dia. Boleh. Okey, okey. Yang ni tengok ni. Cantik. Oh, tak bagi. Oh, tak bagi. Ha. Okey, ya. Oh, ni awet. Ha, tak. Dia semua ni. Okey. Messi, ni besar sikit. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Lembu-lembu dan kambing di sini bukan sekadar dijaga dari sudut makanan 80% adalah makanan organik. Kita bagi rumput napier. Ini pun kan nampak macam pasir macam tu. Ini sebenarnya kita ada mesin, nanti kita tunjuk. Biji sawit. Biji sawit tu dia punya, bukan sawit tu sih, dia punya kulit luar tu kita blend jadikan makanan mereka, antaranya. Lepas tu rumput napier, macam-macam. Ini baru siap saja sebenarnya. Sebelum ni kan sebelah sini kandang baru siap. Kita buat step by step. Tapi bayangkan tuan-puan sekalian, dalam tempoh 6 bulan, itu satu tempoh yang sangat cepat. Progres, syukur Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Progres daripada bulan 12 kita mula beli tanah. Bulan 12 kan kita beli tanah. Lepas tu kita terus mula pembinaan bulan 1. Kita buat sangat cepat, hasil daripada infak tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Kenapa Ustazah buat ladang ternak ni? Ini adalah dia antara fardu kifayah. Selepas berlaku isu viral daging import yang diletakkan logo halal palsu, kita, masa tu saya sendiri dengan ustaz, dengan beberapa orang ni bincang, kata kita perlu bertanggungjawab terhadap sumber makanan umat Islam. Jadi kami belajar, buat kajian sana sini, pergi ziarah sana sini. Akhirnya kita mula langkah demi langkah untuk bina ladang ternak. Kita tak ada pun kerjasama dengan mana-mana pihak, joint venture ke, dengan pihak yang dah bina ladang ternak, tapi hasil daripada kita belajar dengan tekun. Akhirnya Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita berurusan dengan veterina, dengan jabatan sana, jabatan sini supaya kita bina dari sudut maksudnya ikut spek dan sebagainya. Jadi binatang-binatang ni pun dipantau. Tengok lembu ni kan, unik kan? Ni. Ada warna kuning, warna kelabu dan warna coklat. Ni, nampak kan? Subhanallah. Meh. Tengok je yang tu. Meh, kalau nak juga, Meh. Masya Allah, subhanallah. Okey. Kita dah tengok unta. Tuan-puan sekalian, Meh, kita tengok. Ini lembu yang paling besar. Subhanallah, ini lembu Brahman. Lari, malu-malu sebut pasal dia. Okey, lembu Brahman, nampak kan? Tuan-puan sekalian, lembu Brahman ni kalau dibahagikan, maksudnya kalau buat ibadah korban 7 bahagian, satu bahagian dia tu, daging dia tu menyamai satu ekor lembu saiz small. Satu bahagian lembu Brahman tu, daging kan dibahagi 7 bahagian kan. Sama daging tu sama seperti seekor ataupun lebih lembu yang small. Lembu yang kecil-kecil ni. Nak katanya banyaknya isi daging dia yang banyak. Yang nampak bonggol tu pun isi daging. Bukannya tulang. Lembu Brahman ni, yang tadi tu yang besar tu, ada 3 ekor lembu Brahman ataupun lebih. Tapi yang paling besar yang tu, berat dia dah 1 tan lebih. Sebab itu kan, lembu-lembu biasa ni ada yang 250 kg. Bayangkan berat dia dah 1000 tan. 1000 tan? 1 tan. Bermaksud 1000 kg lebih. Okey, kita tengok. Dah saya nak tunjuk sebenarnya makanan kita. Yang kita kata makanan hijau, makanan bersih. Subhanallah. Okey. Tengok, dia orang tengah lepak. Dia orang tengah rehat. Ni ada lagi lembu Brahman. Okey. Ni kalau saya buka, tuan-puan boleh tengok. Makanan ni memang kita proses sendiri. Dia orang dah tutup. Tadi penuh ni. Dia orang dah tutup. Okey, tak apa. Boleh nampak kan? Ini adalah makanan rumput-rumput yang kita proses sendiri. Rumput napier, nampak tak? Lepas tu ada biji jagung. Maksudnya kita proses sendiri. Jadi insya-Allah daging, kualiti, kesihatan lembu ini lebih baik. Sebab kita letakkan 80%. 20% saja dedak, 80% makanan ruji.
Makanan ruji. Makanan hijau. Makanan alami. Makanan organik. Okey. Kita adalah mission ni. Okey. Okey. Boleh sentuh? Boleh? Okey. Dia orang tengah makan, tengah rehat ni, lembu Brahman. Okey. Sahabat dimati Allah sekalian, dah banyak live lah sebenarnya saya dah share di ladang ternak, di luar dan sebagainya. Inspirasi kita bina ladang ternak ni selepas berlakunya isu yang disebutkan tadi. Kita tak ada pengalaman, kita tidak ada pengetahuan yang mendalam, tapi kita belajar, kita merujuk dan kita ada orang yang memang dah lama menguruskan binatang. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan setiap sen sumbangan tuan-puan sekalian kepada NGO Sahabat Amal Care menjadi satu manfaat untuk dunia dan akhirat dan juga untuk ummah. Ini bukan satu perkara yang mudah, ia menuntut pengorbanan, komitmen yang sangat besar sebenarnya untuk adalah lagi binatang-binatang. Kemudian rumah sembelih adalah tempat rumah sembelih kita akan bina kurum yang nak buat ladang ternak awal sampai akhir. Ambil lah. Kita nak meramaikan, maksudnya di kalangan umat Islam kita, usahawan-usahawan ternak. Dan ia bukanlah dikreditkan pada kami ke, kena buat di bawah NGO kami ke, tak. Maksudnya saya sendiri masa tu kata kita cuba buat, kalau kita berjaya kita cuba kembangkan, dan kepada siapa yang tengok nak belajar cara ni, proses gini-gini, subhanallah, supaya lebih ramai umat Islam di Malaysia yang boleh menternak secara komersial. Jadi seronok masa tu, mungkin kalau dah sampai tahap banyak di setiap daerah ada tuan-puan, maka kawalan harga lembu tempatan semakin menurun. Tapi sekarang memang lembu tempatan mahal sebab makanan naik. Setiap 2 minggu naik dedak. Setiap 2 minggu. Sebab itu kita tak boleh bergantung kepada dedak sebab harga dedak sangat mahal. Kita usaha dengan alami ni lah, bagi makan rumput-rumput kan. Tapi kena kerja keras sikit lah. Kena cari rumput napier, kena ni mesin-mesin rumput-rumput ni pun boleh ni. Lepas tu macam gitu. Kita tengok kita buat ladang ni bersih, dah ada atap dah atas, subhanallah. Okey. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, kami mengajak marilah sama-sama dekat unta. Marilah sama-sama melakukan ibadah korban dengan kami. Sebab lembu-lembu dan binatang korban adalah yang terjaga, yang berkualiti. Dan okey. Kita boleh tengok encik suami unta. Ni binatang rare ya. Kita tahu bila tengok unta kita teringat kepada apa ni? Kepada binatang tunggangan. Binatang tunggangan Nabi SAW. Unta adalah binatang tunggangan Nabi. Tengok gigi dia. Oh, besar. Subhanallah, bersama dengan kita ada wartawan daripada utusan Malaysia. Nama encik siapa ya? Saya Atir. Encik Atir. Subhanallah. Terima kasih sebab sudi hadir. Boleh je kalau Encik Atir ada nak tanya apa-apa soalan, kita boleh terus ni. Okey, nak tahu jugalah berapa jumlah kambing, lembu dan juga ternakan yang ada dekat sini untuk ibadah kurban. Okey, subhanallah. Setakat ini lembu yang ada ni lebih kurang dalam 315 ekor. 315. Tapi yang akan masuk dalam 200 ekor lagi. Okey, akan masuk 200. Akan masuk lagi. Sama manakala lembu dan kambing sekarang ada 200 ekor. Akan masuk pun dalam 200 ekor lagi dalam waktu terdekat sebelum ibadah korban. Jadi berapa jumlah keseluruhan nanti yang ada standby? Okey, untuk ibadah korban kita standby lembu lebih kurang dalam yang kita sebut tadi tu sekarang ni dalam 400 ekor. Manakala kambing dan biri-biri lebih kurang dalam 400 ekor. Jadi semuanya dalam 800 ekor lah. Jadi kalaulah ada permintaan yang lebih tinggi, sebab kita buka beberapa kaedah. Pertama, orang nak buat ibadah korban dengan kami, kita buat A to Z.
A to Z daripada yelah sembelih apa semua sampai agih kepada asnaf fakir miskin. Kerana di bawah kami, sebab ladang ternak ni di bawah NGO Sahabat Amal Care. Di bawah NGO kami, penerima bantuan, pemohon melebihi daripada 20,000. 20,000. Maksudnya sebenarnya lebih, Encik. Sebab kita cover satu Malaysia. Aktivis, wakil NGO Sahabat Amal Care adalah satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Contoh hari tu kita buat pengumuman kepada siapa yang ingin mohon bantuan kan. Dalam tempoh 3-4 hari saja lebih kurang 8,000 permohonan. Itu 2-3 hari. Tapi kita dah lama. Contoh untuk lockdown 3.0 ni memang bajet yang maksudnya sumbangan orang ramai kita terima alhamdulillah, dan bantuan yang dikeluarkan dah lebih dah daripada 1.5 juta. Maksudnya alhamdulillah. Sebab itu bila kita buat ibadah korban ni, kita sebenarnya dah bakal penerima. Memang dah ada siap-siap dah bakal penerima. Bukan kita baru nak cari, tak mau nak agih. Dan kita bukan agih secara kita sebut rawak. Bagi je asalkan habis ni orang kan wakilkan kita. Tak, kami memang dah ada target siapakah yang bakal penerima, iaitu di kalangan asnaf fakir miskin. Jadi dah ada berapa ramai dah target untuk Okey. Buat masa ni mula-mula kita target kita nak bagi 10,000 asnaf. Bermaksud 10,000 keluarga lah. Alhamdulillah kita dah capai dah target tu. Hasil daripada orang ibadah korban. Ibadah korban setakat ni dah 200 ekor lembu dah ditempah. Dah dibayar. 200 ekor lebih dah. Kambing ni 200 ekor ni dah habis. Jadi bila kita dah capai target 10,000 penerima tu, alhamdulillah kita letakkan target sekarang 20,000 penerima. Itu ada tambahan tadi lembu. Ya, itu yang kita tambah lagi dan alhamdulillah sampailah ketika ini masih lagi orang masuk untuk buat ibadah korban. Jadi tempat ini bila dah siap besok, Encik, ini bahagian lembu saja ni. Bahagian lembu, mungkin sana ada lagi sikit. Lepas tu kita nak bina ladang ternak tempat kandang khas untuk kambing biri-biri. Lepas tu kita bercadang nak masuk juga rusa. Lepas tu ostrich. Burung unta. Macam tu. Burung unta binatang yang antara paling cepat membesar. Kalau 6 bulan tu dah tinggi kita dah ni. 6 bulan. Dah besar dah. Burung yang paling cepat membesar. Jadi saya tahu tu sebab Ustaz Husin yang ketua yang uruskan ni memang dia pelihara banyak burung unta tu. Jadi itu pun boleh dimakan lah. Okey. Jadi itulah dia. Mungkin ada soalan lain? Okay, macam ni sekarang ada unta. Unta ni dah standby untuk ibadah kurban ke atau belum lagi? Okey, tak. Unta ni macam ni Encik. Ada banyak impian dengan ladang ni. Ikut sejarahnya pada bulan 11 tahun lepas kan ada satu isu viral iaitu berkenaan daging kartel. Yang tu. Lepas tu saya terlibat secara tak langsung sebenarnya dengan isu tu. Sebab antara pencetus awal yang buat live dan membongkar tu saya dengan Tok Ki. PPIM. Kami ada buat live bersama. Isu daging kartel haram ni berdasarkan sumber-sumber maklumat daripada pihak-pihak yang boleh dipercayai. Itu sebab tu kita setuju untuk buat live tu. Okey, bila hasil pada live tu, okey, jadi tular-tular, bongkar sana, bongkar sini. Pada bulan 12, kami bersepakat. Hasil pada kesedaran dan juga rasa tanggungjawab, kita kata kita kena bina ladang ternak supaya mudah-mudahan nanti kalaulah kita berjaya dengan kos yang rendah. Encik, kalau biasanya nak buat komersial besar macam ni, sebab lembu kalau dah siap nanti boleh muat 2,000 ekor lembu. Dia dah siap keseluruhan. Keseluruhan. Tempat ini kita nak muatkan 2,000 ekor lembu dalam satu masa. Kambing, biri-biri mungkin 500 ekor tapi kita utamakan lembu lah. Maksudnya, bila dah sampai target begitu dan kita, kenapa ada unta? Ini daya tarikan. Sebab antara impian kita, plan ni, kita dah ada plan semua ni. Plannya adalah ini dijadikan tempat macam salah satu agrotourism yang menjadi tarikan pelancong juga. Pelancong tempatan ke apa ke. Maksudnya belakang ni tempat ternak tapi depan tu macam ada mini zoo sikit. Ada mini zoo sikit macam maksudnya boleh feeding binatang, boleh tengok. Itu adalah kambing berapa ekor, lembu, adalah biri-biri, adalah ostrich sikit apa semua. Jadi itu sebab itu macam unta ni salah satu kita beli ni untuk nantilah tarikan dan kita memang berhajat nak belajar
unta, masih nak belajar ternak unta. Nanti kita akan cari yang, ini yang jantan, kita akan cari betina. Kita nak cuba untuk dia beranak. Sebab kita sasaran pihak sahabat Amalcare ni adalah membekalkan daging lembu ya, halal lah. lembu yang halal. Betul, itu target kita. Membekalkan daging lembu tempatan, kambing, biri-biri dengan harga yang rendah sikit daripada pasaran. Harga pasar sekarang lembu dalam RM42, RM42 1 kilo. Kalau orang tanya kenapa mahal sangat? Isu utama dedak naik, hampir 2 minggu naik harga dedak. Lepas 2 minggu. Kenapa harga dedak mahal? Sebab bahan-bahan buat dedak tu daripada import luar negara. Jadi bila berlaku wabak apa semua, kita tahu import, ekspor memang ada sekatan dan jadi mahal. Automatik dedak harga sangat tinggi. Dan bagaimana kami mengawal, sebab kalau kita bagi dedak memang dia lagi cepat besar. Kita bagi banyak makanan hijau. Sebab itu kita ada banyak rumput Napier, kita proses sendiri. Kita beli dengan ladang-ladang orang, kita proses sendiri, bagi biji gandum, lepas tu ada biji sawit tu, kulit dia tu diproses. Jadi sekarang lembu ni kan nampak duduk diam, senyap kan. Sekarang adalah waktunya mereka diberi makan non-stop. Bukannya berjadual. Bukan pagi sekali, tengah hari sekali, petang, malam. Tak. Makanan akan diletak. Sekarang sehingga tempoh korban, kita bagi mereka makan sebanyaknya supaya daging yang sehat, yang gemuk dihasilkan. Sebab kita tahu yang afdalnya kalau buat ibadah korban, seekor binatang yang besar. Kalau mampu. Tak mampu, seekor binatang kecil. Ambil seekor kambing ke biri-biri. Tak mampu juga, ambil 1 bahagian daripada 7 bahagian tu. Ambillah 7 bahagian tu. Sebaiknya ambil binatang yang besar. Macam kita ada yang lembu Brahman tu, itu dah 1 tan. Dia punya berat 1000 kg. Itu kalau 1 bahagian 2500. Kan biasa kita 1 bahagian korban, 1 bahagian korban dalam 700 kan? 650, 700. Tapi untuk lembu Brahman yang besar tu, lebih kurang dalam 2500 1 bahagian. Tapi encik, dia lagi untung daripada ambil 1 ekor. Okey, 1 ekor lembu harganya lebih kurang dalam 3,500 ke 4,000 1 ekor lembu. 4,000, tapi orang jual sekarang dalam 4,500 kan. Kalau kita ambil lembu seekor yang medium, harga lebih kurang 4,000 contoh. Daging dia tak menyamai pun 1 bahagian lembu Brahman tu. Kalau kita ambil 1 bahagian lembu Brahman nilai 2,500, daging yang kita akan dapat lebih banyak daripada 1 ekor lembu. Itu dia. Sebab kuantiti dia. Jadi bagi orang yang mampu, kalau dia tak mampu nak seekor, dia ambil bahagian lembu yang paling besar. Dia hasil pada daging tu dia boleh infak lebih ramai orang. Macam tu lah. Kalau kita ambil, bagi yang mampu lah, ambil lembu yang kecil, mungkin ada yang berhajat ke nak beli seekor lembu Brahman? Bakalan tu sebab kami sebenarnya bukan hanya proses. Orang nak buat korban dengan kami buat sampai kami agih. Tapi kami sangatlah gembira dan membuka peluang kepada lebih ramai orang, pihak-pihak, mungkin pihak masjid, pihak surau ke apa, nak beli lembu hidup. Ya. Jadi kita memang buka peluang tu. Jadi mungkinlah ada surau ni kata nak 5 ekor Ustazah daripada ladang ternak rumah. Dan harga yang kita beri lebih rendah lah daripada pasaran. Sama juga kalau di pasaran sekarang harga daging dalam 40 ke 42 ringgit. Kita di sini kita letak 38 ataupun 35, kita tengok. Maksud kita nak jual harga yang lebih rendah sikit daripada pasaran. Nak buka peluang kepada orang yang tak mampu, ialah maksudnya orang yang sederhana mampu. Kita boleh hantar. Kita ada ada kemampuan lah untuk hantar, ada lori apa semua. Mungkin ada pihak-pihak di luar sana yang nak beli lembu hidup, boleh juga hubungi kami hantar. Setakat ni saya diberitahu ada lebih kurang 200 ekor dengan 200 ekor lembu, 130 ekor kambing yang telah pun ditempah. Ya, betul. Jadi itu adalah sembelihan dekat sini ya. Sembelihan yang kopi lah. Kalau dulu kita kan masa bulan ada Covid, kita kumpul ramai-ramai kat kampung. Tapi berkumpul tu tak dibenarkan lah. Hanya AJK yang terlibat saja. Lepas tu daging akan diagihkanlah ke rumah-rumah orang yang melakukan ibadah korban. Jadi kami pun nanti, tengok kambing-kambing dilepaskan sebab dia orang nak
kita ada waktunya lepaskan untuk pergi jalan-jalan. Ya. Diorang pergi apa ni? Riadah. Alah comel. Tak payah cik kita tengok. Apa ni? Kambing ni diorang macam pergilah mana-mana diorang nak pergi. Oh tapi dia pergi jumpa lembu apa ni? Diorang ni kita bagi diorang jalan nak pergi makan-makan rumput ke apa. Amboi beria seronok dapat keluar. Jaga SOP, jangan tak pakai mask. Lepas tu tak jaga jarak. Ya, itulah. Bergebut-gebut macam kambing ni. Perangai ni macam kambing. Perangai macam biri-biri. Apa ni perangai macam binatang ni? Pandai. Macam ni dia orang tahu laluan ni Dia nak pergi mana? Tertinggal. Itulah. Yang ni penghasut ni. Kau nak pergi mana tu? Pengawal. Oh pengawal. Last kali. Ya, pergi ikut. No, awek dah pergi. Pergi. Diorang nak pergi mana? Oh, dia pusing lepas tu? Tak, mungkin dia lalu kot tepi bang. Boleh terjun kan? Oh, gitu. Ada waktu dia. Seronok lah tu. Boleh jalan-jalan. Oh, lepas tu kan dia menunjuk-nunjuk ke lembu. Lembu kan tak boleh keluar. Subhanallah. Nanti kita pergi dekat dia orang. Nak sebut bukan dia orang. Nak pergi dekat? Mereka. Subhanallah. Apa ni tuan? Kita ni dalam tempoh sebenarnya sangat cepat. Sebab dalam tempoh 6 bulan daripada beli tanah sampai dah siap, kita minimalkan sangat bajet. Maksudnya 6 bulan tu dia boleh bulan 12 Bulan 12. Sebab lembu ni dah masuk start bulan 4 hari tu. Dah masuk dah. Ini kan kita baru habis bulan 6 kan. Bulan 12 tu hanya urusan belian tanah. Pembinaan start bulan 1. Itu yang sebut kata 6 bulan tu. Dengan keadaan kos pekerja yang terhad, kita cuba buatlah dengan kos minimal. Mungkin kalau orang fikir 5 juta dah boleh buat ladang yang komersial, ya. Kalau kita tak maksudnya kalaulah mungkin itu satu jumlah yang sebenarnya bagi setengah orang sangat rendah sebenarnya. Sebab kita bukan buat ladang ternak yang kecil-kecil. Dengan komersial ni kita bina semua ni target untuk 30 tahun 40 tahun pun takkan roboh. Sebab kita buat kajian, ada yang ni dikata ustazah maintenance nanti bocor, nanti ni nak kena baiki maintenance tu ni. Sebab binatang ni dia selalu macam langgar-langgar macam tu. Jadi kita terus kata nak buat terus berkualiti. Ini adalah spek Australia. Maksud spek Australia tu dari sudut tinggi dia berapa supaya selesa binatang, kemudian saiz kandang. Untuk kandang ni muat berapa ekor supaya binatang tak stres. Kalau rapat sangat binatang jadi stres, dia orang pun macam tak lalu makan, tak membesar. Macam tu lah. Oh no kambing-kambing, jom kita ni. Kalau Encik ada soalan lagi? Rasa tak ada lagi. Kalau misal kata perlu soalan, kan ada nombor phone tu yang berhubung, boleh saja tanya, kita akan bagi maklumat. InsyaAllah. Kami pun nak ucap terima kasih kerana sudi tengok dan akan datang. Mudah-mudahan bila dah siap semua, kita buat liputan lagi. Kami berhajat supaya kalaulah esok dah siap cantik, kita nak ramai lagi orang lain yang boleh buat. Maksudnya dia belajar daripada kat situ. Ya, kita boleh bagi plan daripada A sampai Z. Maksudnya step pertama buat apa, step kedua buat apa, gini sampai siap. Jadi insya-Allah kalau ada kesedaran begitu, dia orang tak perlu daftar bawah NGO Sahabat Amal Care ke. Maksud kita bagi je plan kan. Mungkin ada orang yang terfikir nak buat, tapi tak tahu nak bermula macam mana. Kan berapa bajet ini gini dan sebagainya. Kami pun tak ada pengalaman cik, tapi kita belajar, pergi ziarah sana ziarah sini, bincang rujuk orang sana sini, sampailah kita mula satu demi satu dan kita pun macam mimpi. Dah siap dah. Ya, macam mimpi. Sebab sebelum ni
Bila kita tengok ladang orang, kita rasa, mampu tak kita? Boleh ke tidak? Tapi rupanya di mana ada kemauan, itu ada jalan. Mesti ada ikhtiar dan insya-Allah Allah permudahkan. Niat kita apa? Sebab ini bukan bawah syarikat. Kami tak akan dapat apa-apa untung. Hasil daripada jualan lembu di sini akan rolling balik untuk pembinaan-pembinaan yang lain. Kalau besok dah dapat untung, dah bersih, dah tolak dah kos-kos semua, itu akan masuk ke akaun yayasan kita. Bantu asnaf fakir miskin. Okay, pada masa tu juga boleh turunkan bantu rendah. Ya, masa tu boleh rendahkan lagi. Membantu sekarang ni kalau NGO nak beli untuk bagi makan asnaf fakir miskin, harga memang jauh lebih rendah. Bila kita tahu itu adalah untuk kerja kebajikan, harga lebih rendah. Macam itulah Encik. Mudah-mudahan Allah permudahkan niat kita tu. Alhamdulillah, subhanallah. Apa ni Ustaz? Ustaz, mungkin Ustaz boleh santuni sebab kita nak pergi tengok kambing. Sekejap kita tengok kambing je. Okey, masya-Allah, jom. Ni sini kampung. Memanglah kampung sangatlah. Mari kita tengok. Tengok tu. Ada nampak tak itik-itik? Nampak tak itik-itik? Nampak? Itik. Masya-Allah. Itu itik. Kemudian ni kambing. Mari sini. Mari sini. Ini ada. Dia orang jalan-jalan ni. Mbak. Oh, berdua-duaan di sini di khalayak ramai. Berdua-duaan di khalayak ramai. Apa? Serbu tangkap. Mana? Oh, dia nak keluar panjat. Bukan, dia ambil daun. Oh, yang tu yang memberontak. Mari kita tengok. Ni ada pakatan apa kat sini ni? Tunjuk. Itu, dia buat aksi. Kena nak makan lah tu. Ya, memang makan pun. Kita skodeng dia. Jangan rapat sangat, Dik. Biar. Okey. Masya Allah. Boleh tengok suasananya kambing-kambing di sini. Oh, tu ada. Itu dia buat apa ramai-ramai tu? Oh, ada makanannya kat sini. Ada makanan. Itulah makan tak berhenti. Comel kan? Masya Allah, ciptaan Allah memang comel. Tuan-puan sekalian, diorang ni nanti, apa ni? Diorang pula. Mereka. Ekor ni. Dia ekor ni. Bukan diorang, dia ekor. Kan? Diorang dengan dia binatang lah. Mereka sesuai ke binatang sebut mereka? Okey, mereka subhanallah, memang akan waktunya. Tengok dia berlari, berlari. Tengok. Diorang ni akan maksudnya dilepaskan ada waktu-waktunya supaya emosi mereka ni terjaga. Kan? Bagi hak-hak dia. Jadi bukanlah dia orang stres duduk dalam tu. Lembu pun sama. Ada waktunya lembu pun dilepaskan, dia orang jalan masuk balik. Jadi ladang ni kan kita boleh nampak luas. Tengok angsa-angsa itik-itik. Mana? Ni. Itik-itik. Tengok. Sebab tu ada banyak telur itik kat sini. Tengok tu itik-itik.
Masya Allah. Nampak kan itik-itik? Ha. Okeylah sahabat-sahabat. Terima kasih semua. Begitulah liputan daripada ladang ternak Umar. Mudah-mudahan liputan lagi pada ladang ternak Umar. Mudah-mudahan anda adalah sebahagian daripada kami dalam usaha membekalkan daging halalan thayyibah untuk rakyat Malaysia yang Muslim. Dan marilah bersama kami untuk melakukan ibadah korban. Tekan nombor telefon yang dikongsikan, ada di FB, ada di IG kan. Nombor telefon boleh tengok di page juga. Ibadah korban daripada binatang ternak, ladang ternak Umar kita. Aduh, dah kepenatan tuan-tuan sekalian, macam lelah. Masya Allah. Jadi sekadar itu, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memeh, jom ibadah korban dengan kami, jom. Masya Allah. Kalau siapa yang nak beli lembu tu buat ibadah korban pun boleh. Tengok 3 ekor tu tidak sudah. Tak nak balik, yang tu tak nak balik, yang tu ni sikit. Nampak tak 3 ekor tu bakat. Oh, tak nak balik, tengok dia lari. Oi, pergi dia lari.